Nampak. Okay, lagi ke dah? Dapat tak ni jawapan dia? Jawapan dia 4. 4 meter saat negatif 1 laju dia. Dapat? Ada yang tak dapat? Ada yang dapat? Kamu boleh nak cari V ni kan, kamu boleh buat cari apa ni? Kamu cari V dulu, so kamu masukkan nilai dia, ataupun kamu boleh buat cara masukkan nilai dia dulu dalam formula. Setengah orang dia suka cari V dia dulu, lepas tu baru dia masuk dalam formula. Setengah orang dia tak suka kan, dia suka cari masuk dulu apa ni nilai dia, so dia buatlah ni 200. Lepas tu M tu apa 2.5. Kemudian V kuasa 2 per dengan jarak dia 20 cm. 20 cm ni kena tukar ke apa? Meter. Berapa meter 20 cm? Respon 20 cm berapa meter? 0.2. 0.2 meter. Okey. Jadi 2.5 V kuasa 2 sama dengan 200 darab 0.2. 40 kan? 40. So V kuasa 2 sama dengan 40 bahagi 2.5. Berapa? 40 bahagi 2.5. Dapat 16. So kalau V sahaja kita kena buat apa? Punca kuasa. Dapat berapa? 4. Dapat tak yang lain 4? Dapat. Dapat. Okay, so disebabkan ni fizik mesti bagi unit lah. Unit dia apa? Kalau bagi 4 je, tak ada markah rugi buat penat lagi ke. Apa unit dia? 4 meter saat negatif 1. Okay. Sebab laju kan, meter saat negatif 1. Okay. Apa lagi Ada lagi tak soalan dia? Kejap. Okay, soalan ni. Okay, ni dia kata sebiji bola jisim dia 0.5 kg diikat pada hujung tali dengan panjang dia 20 cm. Okay, daya memusat dia 160 Newton. Hitung laju linear bola tersebut. Samalah macam tadi. Kira kan dapat berapa? F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okay. So F 160 Newton, M 0.5 kg. Lepas tu V kuasa 2. R dia apa? Panjang tali dia 20 cm. Tukar ke meter. Tukar ke meter berapa respon? 0.2. 0.2 meter. Okay. So kita nak cari yang ni. V kuasa 2. Berapa dapat? So kat sini 0.5 kg. V kuasa 2 sama dengan 160 Newton darab dengan 0.2 meter. Berapa? Satu 60 darab 0.2. 32. 22. Okay, 32 kan? 32. Kejap, Newton ni okay, cikgu nak tunjuklah kenapa jawapan dia boleh jadi meter saat negatif 1 kan. Okay, sebab Newton ni 160 Newton tu kalau tukar ke unit. F sama dengan MA. So M tu kg, A tu meter saat negatif 2. So kan 160 Newton tu adalah 160 kg meter saat negatif 2. Faham? Kalau dalam unit ni lah, kalau bukan dalam unit Newton, kalau kamu tukarkan kepada unit yang unit asas dia, kan? F kan sama dengan MA, daya kan, Newton kan sama dengan MA. So M tu unit dia kg, A unit dia meter saat negatif 2 tu yang jadi meter saat negatif 2 tu.
Okey. So yang ni 160 kg meter saat negatif 2, nanti darat dengan ini 0.2 meter. Serabutlah sikit tengok unit dia banyak sangat kan. Sekejap meter. Okey yang ni 0.5 kg. Lepas tu ni V kuasa 2. Okey so V kuasa 2 sama dengan 160 kg meter saat negatif 2. Lepas tu yang ni 0.2 meter bahagi dengan 0.5 kg. So nanti kamu akan dapat berapa? 160 darat 0.2 bahagi 0.5 berapa? 64. Okay, 64. Okay, sekarang ni kita boleh potong kg ni, potong kg. So dia akan jadi apa tu? Meter berapa tu? Respon meter. Ni meter 1, ni meter 2. So meter berapa? Meter kuasa 2. meter kuasa 2. Lepas tu ni saat negatif 2. So ni V kuasa 2. Kita nak cari V saja. Jadi kena buat apa? Punca kuasa. So, Dapat. ya. So kamu akan dapat 8. Ni okay. Meter kuasa 2 ni kalau di punca kuasa dapatlah meter. Ni saat negatif 2 kalau di punca kuasa dapatlah saat negatif 1. Tu yang jawapan. Sebab tu jawapannya 8 meter saat negatif 1. Okey, nak senang. Kamu hafal je lah laju kalau dalam fizik laju ke had laju ke memang dia meter saat negatif 1. So kalau kamu tak nak masukkan unit masa awal-awal formula ni pun tak apa. Yang penting jawapan akhir mesti ada unit. Boleh? Boleh. Ni cikgu saja je nak tunjuk kenapa unit dia meter saat negatif 1. Daripada sini lah, daripada dia potong-potong sana, potong sini. So dapatlah meter saat negatif 1. Okay, next. Hitung percutan memusat pula. Formula percutan memusat. A sama dengan V kuasa 2 per R. So kamu dah tahu dah laju dia. Boleh kira tak percutan dia? Kira sekarang 4 berapa? So dah tahu kan laju dia 8 meter saat negatif 1 kan? Okay, kalau tak nak masuk unit awal-awal pun tak apa tak payahlah masuk Kalau rasa serabut tak payah. Okay, 8 kuasa 2 per dengan jejari. Berapa jejari dia tadi? 0.2. 0.2. Okay, 0.2. Berapa dapat? Dah. 320. Okay, 320. Okay, sekarang ni apa unit dia? Percutan. Apa unit percutan? MS negatif 2. Ya, MS negatif 2. Kalau lah masa exam tiba-tiba kamu macam blur macam apa unit dia, tiba-tiba tak tahu. Okay, so kamu kena masukkanlah unit dia awal-awal. Macam ni kan, 8 meter saat negatif 1. Okay, lepas tu kuasa 2. Yang ni bahagi dengan 0.2 meter. So nanti dia akan jadi apa? Meter 2 saat, ni meter 2 saat negatif 2. Lepas tu bahagi dengan bawah ni meter. So potong meter bawah, potong meter atas. So tinggallah meter 1. Jadi meter saat negatif 2. Kalau lah tiba-tiba kamu rasa blank kan, tak tahu unit apa. So kamu kena masukkanlah unit tu awal-awal dalam formula ni. Supaya bila kita potong-potong, dapatlah unit dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, dah pukul berapa dah? 12.08 minit pula. Okey. Nak sambung lagi ke? Ke dah penat? Sambung sikit lagi tu dah. Sambung Boleh, sikit boleh. lagi. Okey. Dah. Okay. So dah habis lah tajuk tu daya memusat apa semua tu. Okey, sekarang kita masuk subtopik lain lah. Macam mana nak kira jisim bumi. Jisim matahari kan. Macam pelik kan. Macam mana orang boleh kira kan jisim bumi. Siapa ingat jisim bumi berapa? 5.8. 5.97. 5.97. Darat 10. darat 10 kuasa 24. Macam mana diorang kira Macam mana diorang boleh kira? Pakai formula apa tu? Okay, sebenarnya nak tentukan jisim bumi ni ada 2 cara. Okay, satu tu ni saintis lah dia kira.
dia guna dua cara nak kira jisim bumi. Satu cara tu dia guna cara yang ni ha. Yang apa tu, dia guna cara jasad di permukaan bumi. Nanti daripada formula tu kan dia derive ha, dapatlah formula nak kira jisim bumi. Lagi satu cara yang kedua dia pakai cara ni, cara bulan. Cara bulan mengelilingi bumi ni ha. So dia adalah formula dia kan, dia terbit formula apa, dia derive formula tu. Jadilah satu formula. Okay, masalahnya kamu nak ke tahu cerita-cerita di sebaliknya? Kalau cikgu explain, banyak sangat dia punya ni. So cikgu terus bagilah formula. Tak payahlah cikgu bagi ni explain macam mana dapat formula tu. Ke kamu nak tahu Nak tahu ke? Boleh. Boleh. Okey, kalau dia pakai cara cara satu cara jasad di permukaan bumi ni okey. Kan kita tahu okey daya tarikan bumi dengan jasad, apa-apa jasad lah dekat permukaan bumi ni, contohnya kita letak jasad ali kat sini kan. Okey. Daya tarikan bumi dengan ali ni sama dengan berat ali. Okey? Sama. So daya tarikan bumi dengan ali. Okey, apa formula nak kira daya tarikan bumi dengan ali ni? F sama dengan apa tadi? G M1 darab dengan M2 kan? Per dengan R kuasa 2 kan? Okey, ni formula nak kira daya tarikan bumi lah dengan apa-apa jasad. Okey, kalau berat pula, apa formula nak kira berat? Berat, weight. W sama dengan apa? Siapa ingat? Macam berat kamu, jisim kamu darab dengan apa? Jisim badan kamu darab dengan gravity. Betul? mg. So ada dua formula ni. So nanti dia buat macam mana? Dia samakan yang G M1 darab dengan M2 per dengan R kuasa 2 sama dengan mg. Macam tu. Okey. So sekarang ni yang M1 tu adalah M1 tu jisim bumi jisim bumi. So cikgu buat yang besar lah bagi nampak sikit. Macam tu. So M1 tu jisim bumi lah. Okey. So sekarang ni kamu nak kira jisim bumi. Jadi okey, so dia akan jadi macam ni. So GM jisim bumi darab dengan M2 per dengan R kuasa 2 sama dengan mg. So nak cari jisim bumi M sama dengan mg. Ni kalau ni pindah sana semua jadi apa ni? Mg dia akan buat apa ni? Bahagikan dengan GM2 per dengan R kuasa 2. So nanti mg ni bahagi jadi operasi darab. So nanti dia akan ni apa? Ni dia akan terbalikkan. Betul tak? Betul. Okey. So terbalikkan dia jadi R kuasa 2 per dengan GM. So nanti boleh potong. So jadilah GR kuasa 2 per dengan G. So ni lah nak kira jisim bumi pakai formula ni. So ni lah formula dia. Tapi cerita dia di sebalik ni adalah cerita-cerita dia. So ni lah cerita-ceritanya. Tapi takkan ditanya pun. Okey? Sekadar kamu nak tahu je lah. So sebenarnya kamu kena ingatlah formula nak kira jisim bumi. Pakai formula M sama dengan GR kuasa 2 per G. Ni tak semestinya jisim bumi jisim planet pun macam ni juga formula dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so M tu adalah jisim planet. Lepas tu G tu apa G? G tu percutan gravity. R apa R? R tu radius. Okay, radius. Jarak. Lepas tu G. G besar tu apa? Pemalar apa? Pemalar kegravitian semesta. Dia ada satu nilai dia. Siapa ingat nilai pemalar kegravitian semesta? Tak ingat?
6.67. 6.67. Darab 10 kuasa negatif 11. Negatif 11. Unit dia apa? Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. So itulah unit dia. Okey, itu kalau cara ni lah, cara yang pertama ni dia pakai jasad di permukaan bumi ni. Lagi satu cara dia orang guna cara ni, bulan mengelilingi bumi pun ada juga. Nak tahu juga ke? Boleh. Nak tahu tak payahlah kot sebab banyak sangat cerita dia. Oh nak tahu, okey tak apa kita buat. Okey. Sekejap cepat padam ni. Okey, cara yang kedua pula. Dia pakai cara bulan mengelilingi bumi. Ni ada kaitan dengan daya memusat. Okey, kita tengok cara yang kedua ni. Dia kata ni bumi dengan bulan ni daya takwikan, okey, daya jangan cuba kat sini. Okey, daya tarikan graviti antara bumi dan bulan sama dengan, tadi kan kita dah belajar daya memusat kan, daya memusat dia sama dengan daya takwikan graviti, betul tak? So daya takwikan graviti sama dengan daya memusat, okey? Daya memusat terhadap bulan, okey? Nilai dia kan sama. So apa formula nak kira daya tarikan graviti antara bumi dengan bulan? Formula dia apa tadi? F sama dengan G M1 kan, darab dengan M2 per dengan R kuasa 2. Ni formula dia. Benar. Okay, daya memusat terhadap bulan apa formula dia? F sama dengan MV. MV apa? MV kuasa 2. MV kuasa 2 per R. Per R. Okay. So disebabkan nilai dia sama, sebab tu kita boleh buat GM1 darab M2 per dengan R kuasa 2 sama dengan MV kuasa 2 per R. Macam tu. Okay. Lepas tu, okay, M1 tu jisim bumi lah ya, jisim planet. Cikgu buatlah M besar. Okay. Lepas tu dia buat macam mana pula? Okay, lepas tu dia buat, okay, panjang sikit cerita dia. Okay, jangan padam ni. So nak cari M, okay, M besar tu jisim bumi ataupun jisim planet. Jadi sama dengan MV kuasa 2 per R bahagi dengan G M kuasa 2 per R kuasa 2. Macam tu. So nanti MV, sekejap. So yang ni MV kuasa 2 per R, yang ni jadi operasi darab, yang ni terbalikkan jadi apa? R kuasa 2 per dengan GM kuasa 2. Okey, lepas tu mana yang boleh potong? R dengan R. Okey. So kita potong R ni, tinggallah R1 kat sini. Lagi, apa lagi boleh potong? Ni ni boleh potong. M. Tinggal M1. So dia akan jadi M besar, jisim bumi sama dengan V kuasa 2 R, yang ni per dengan G M. Macam tu. M dah potong. Sekejap. Mana dia tadi? Zah, M tu bukan kuasa 2 Zah. M tu bukan kuasa 2. Oh bukan kejap. Mana aku salah sekejap. Lah. Tu salah kat sini Yang ni. Bahagi dengan, bukan M kuasa 2, dia M kecil kat bawah tu je. Okey. So yang ni, ni kecil. Dia apa tu? Ni M yang kedua jisim yang kedua. So bila potong, okey dah tak ada M lah. Okey dah tak ada M. So jadilah apa? V kuasa 2 R per G. So ni lah formula dia. Kamu dapat macam ni
Okey. Okey, sekarang ni tak habis lagi sebenarnya ni. Okey, sekarang ni V tu had laju. Okey, V tu had laju. Okey, V ni had laju. Sekarang ni had laju bulan lah, had laju bulan. Masalahnya, okey sekarang ni had laju bulan ni. Apa formula V? Nak kira had laju sesaran bahagi masa Betul. Okey. Sekarang ni sesaran yang dilalui oleh bulan ni di keliling bumi ni, berapa sesaran dia? Kamu kena kira dia punya lilitan dia. Lilitan apa formula nak kira lilitan? 2 2 pi J. 2 pi J. 2 pi J. So 2 pi J. Tak pun ambil yang English pun lah. 2 pi apa? 2 pi R kan. Fizik dia ambil yang ni. Radius. Tak ambil jejabi. Okey, 2 pi R per dengan T. Okey, so nanti kamu masukkanlah kat sini yang V tu, nilai V tu yang ni 2 pi R per T ni. So dia akan jadi 2 pi R per T, lepas tu ni kuasa 2. Macam tu. Lepas tu yang ni R, lepas tu per dengan G. Ni sebenarnya dalam fizik tak tanya pun. Kalau kamu saja nak bagi tahu, nak tahu macam mana dapat formula tu. Macam ni lah dia buat. Okey, so dah sampai sini. Nanti okey, ni 2 pi R kuasa 2 per T kuasa 2. Jadi apa? 2 kuasa 2 berapa? Respon. Pi. 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 per dengan T kuasa 2 kan? T kuasa 2. Okey, lepas tu yang ni R, lepas tu banyak pula dia ni. Okey, ni per dengan G. Okey. Dah habis ke ni? Okey, lepas tu. Okey, kejap So dia akan jadi apa ni kalau macam ni? 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 dapat dengan R sebelah jadi R kuasa berapa ni? R kuasa T 3 per dengan T kuasa 2 bahagi dekat dengan G. Okey, ni tak habis lagi cerita dia. Okey, kejap So kemudian sambung lagi 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per T kuasa 2 bahagi dengan G per 1. So dia akan jadi 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dengan T kuasa 2. Ni darab, ni terbalikkan jadi apa ni? 1 per G. 1 per G. So dia akan jadi 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dengan G T kuasa 2. So dalam formula ni dia pakai tempoh So kalau nak buat tempoh kena pakai T besar lah. T besar. So inilah formula nak kira jisim bumi. Tu formula dia. Jisim bumi M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dengan G T kuasa 2. T tu tempoh. Tempoh bulan mengelilingi bumi. So ada 2 formula nak kira jisim bumi. So yang kamu kena tahu, tadi formula yang bermula apa tadi? M sama dengan apa tadi? M sama dengan GR kuasa 2 per G. Okey, ni formula yang lain GR kuasa 2 per G. Tapi kalau soalan tu dia bagi maklumat tentang tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ke. So kamu kena pakai formula yang nombor 2 ni. Kalau dia tak bagi tempoh, dia bagi macam percutan graviti ni dengan jejari bumi je. So guna formula nombor 1. Tengoklah kesesuaian soalan. So ada 2 formula nak kira jisim bumi. Bukan setakat jisim bumi je Apa-apa jisim planet termasuklah jisim matahari. Faham? So inilah 2 formula yang kamu kena tahu. Faham. Okey. Formula ni tak payah hafal akan ada dalam lampiran formula. Okey, so kita tengok soalan. Last soalan. Nombor 5. Ni nombor 5. Dia kata Raja. Okey, Raja 3.23 menunjukkan planet Merkurius mengorbit mengelilingi matahari dengan jejari orbit dia ni.
5.79 dapat 10 kuasa 10 meter. Tempoh peredaran dia. Matahari beredar. Bukan matahari beredar. Siapa yang beredar? Apa pula yang nyanyi? Okey. Tumat. Apa yang nyanyi? Ada. Okey dah. Okey. Kemudian dia kata tempoh peredaran ultraviolet mengelilingi matahari ni adalah sebanyak 7.57 dapat 10 kuasa 6 saat. Okey, hitungkan jisim matahari. Okey. Formula mana kamu nak pakai? Formula yang Formula kedua. ya, pakai formula kedua sebab dia ada main dengan ni, tempohnya, tempoh peredaran ni. So kita pakai formula nombor 2, M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dengan G T kuasa 2. Ni yang ada tempoh ni, tempoh peredaran ni. Okey, kira sekarang dapat berapa? Pi tahu kan nilai pi? Berapa nilai pi? Okey, nilai pi 22.7. pakai 22.7. Kamu nak pakai yang 3.142 pun tak apa, tak kisah mana-mana. Okey. R tu apa? R ni adalah radius jejari. So dia dah bagikan radius jejari daripada ultraviolet ke pusat matahari ni. Ni, ni dia kata ni jejari orbit ultraviolet ni lah. Okey, jejari orbit dia adalah 5.79 darab 10 meter. Maksudnya jarak antara orbit ultraviolet jejari orbit daripada ultraviolet ni ke pusat matahari ni. Ni. Okey. Lepas tu G, pemalar kegravitian semesta. Dia tak bagi sepatutnya dia bagi 6.67 darab 10 negatif 11 Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Okey, tempoh ni tempoh dia. Tempoh mesti dalam unit saat. Dia akan bagi dah dalam saat. Kira sekarang dapat berapa? 2.006 Zah. Okey, sekejap jisim matahari takkan ringan sangat kot. 2.0. Masya Allah. Berapa jisim matahari? Patutnya kamu dapat 2.01 darab 10 kuasa 30 kg. Dapat tak? Awak Azhar, tak baca belakang Zah. Tak baca belakang. Yang 10 tu tak baca. So benda tu tak boleh careless lah. Okay. So ni 4 darab 22 per 7 kuasa 2. Lepas tu darab dengan apa? Jarak dia, ni radius dia. Radius orbit tu. Jejari orbit 5.79 darab 10 kuasa 10. Lepas tu kuasa 3 per dengan pemalar kegravitian semesta 6.67 darab 10 negatif 11. Tempoh 7.57 darab 10 kuasa 6. Lepas tu kuasa 2. Okey. Dah pandai guna kalkulator. Yang lain dapat tak? Sekejap Cuk kira sekejap. Lepas tu darab dengan 5.79 10 kuasa 3. Tahu ke macam nak buat kuasa 3? Tahu kan? Tahu Ustazah. Okay, Shift kuasa 2. pandai. Okey. Lepas tu ni dah cuba awak nak kira. Lepas tu okey, so kamu akan dapat 2 point. Okey, ambil 2 tempat perpuluhan. Jadi 2.0 berapa? 2.0 1. 01. And then darab dengan 10 kuasa 30. Okey. Unit Dapat. jisim apa unit jisim ni? Kg. Ya, kg. Itulah jisim matahari. Besar tak jisim dia?
Besar kan? Besar. Kalau bumi berapa bumi? Berat. Kalau bumi jisim 5.97. 5.97 dapat 10.4 kg. Matahari ni 10 kuasa 30. So memang dia paling besar lah. Okey, dah habis kau soalan. Senang Boleh? Boleh Ustazah. Boleh. Ustazah. Boleh. Okey dah habis kelas dah. Yang pasal tadi yang jisim bumi tu korang boleh kira sendiri kan? Tak ada pula soalan. Boleh. Tapi macam ni lah formula dia. Semua formula yang sama. Kalau dia bagi tempoh peredaran, pakai formula yang nombor 2 tu. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi. Tapi kalau dia tak bagi tempoh, pakai formula nombor 1 ni Okey. Ke nak buat? Ke nak try buat? Ke korang dah penat Yang mana boleh Ustazah? Ustazah lah. Tapi saya nak bagi pun boleh. Sekejap. Okay, kita buat nombor 1 ni kejap. Ni yang tadi dah buat nombor 2, kita buat nombor 1. Okey, jisim bumi, kira jisim bumi pakai formula yang nombor 1. Tak apa, tu senang je. Okey. Tahu kan pecutan graviti bumi apa? Sekejap, mana tadi? Okey, kita pakai formula yang nombor 1 tadi. M sama dengan sekejap nak padam ni. Okey, M sama dengan G kuasa 2 per dengan G. Okey, nak kira jisim bumi ni. Okey, pecutan graviti bumi berapa? Semua orang tahu berapa pecutan graviti bumi? Okey, semua orang tahu kan pecutan graviti bumi berapa? Cepat. 3 minit boleh siap ni. Cepat. Pecutan graviti bumi berapa? 9.81. Okey, 9.81. Kemudian darab dengan jejari bumi. Berapa jejari bumi? Siapa tahu jejari bumi berapa? 6.37 darab 10/6. Okey. Lepas tu bahagi dengan pemala kegravitian semesta. 6.67 darab 10 negatif 11. Okey, kira jisim bumi. Berapa dapat? Berapa kamu dapat? 5 point? Kira dah. Respon. Ni last. Berapa? 5 point? Dah seorang pun tak respon. Sekejap. 5.9. 5 point berapa tadi? 5 point? Kakak berapa kakak? 9. Bunda kan betul-betul. 5 point 9 berapa? 2 tempat perpuluhan. 5.9. 5.97. 97 darab 10. 7. Kosong berapa? 24. 24 kan? 5.97 darab 10, 24. Unit dia apa? Jisim. kg. So dapatlah ini jisim bumi. Okey. Okey dah. Habis dah kelas. Tu saja. Okey, bye-bye. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. 5.97. Ustazah. Okey, Syukran Ustazah. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama.